Bismillahirrahmanirrahim. uh, Saya nak buat sedikit ulang kaji lah. Okey, orang panggil revision kan. Okey. Saya nak buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan FMCBR ni, sebab dalam keadaan tidak diperingati, mungkin ramai nanti yang lupa sebab kelas pun dah lama kan. Ada benda-benda yang kita terlupa lah. So di sini saya ambil kesempatan untuk meningkatkan lagi kefahaman masing-masing, sudah tidak akan buat perkara-perkara orang panggil silly mistake lah. Okay, now saya jelaskan melalui konsep fiber musang. Sebenarnya saya beritahu daripada dulu lagi, fiber musang ini intipatinya adalah dua perkara, iaitu IB dengan CB1. Okay, now pada yang baru ambil peluang ini untuk mengenali di mana itu IB, di mana itu CB1. Saya akan cuba untuk ringkaskan pengertian IB dengan CB1 supaya dapat kita lekat di kepala dan menjadi ingatan kita selama-lamanya. Baik. IB adalah benda di mana candle mematikan candle. IB umpamanya seperti mana berlaku, iaitu bear ini dimatikan. Okey, kita tukar sekejap. Okey, bear dimatikan, IB. Cuma yang ini berbentuk di mana banyak candle-candle yang berada di dalam dia. Akhirnya satu candle ini berjaya mematikan dia. Ini juga IB. Tetapi situasi IB ini adalah 1, 2, 3 batang candle. Okey, kelihatannya sama, iaitu ada candle-candle yang berada di dalam. Okey, cuma yang ini banyak, yang ini kurang banyak, tetapi masih lagi dalam situasi IB. Ini juga IB. Candle ini berjaya mematikan buyer, seller berjaya mematikan buyer, tetapi yang ini situasinya adalah 1 to 1, satu dengan satu. Yang ini pun sama, tapi yang itu 2 dengan 1, yang ini 1 to 1. So kita boleh dapati banyak IB atau yang kita namakan sebagai engulfing. Cumanya banyak yang valid dan banyak juga yang tak valid. Namun sebenarnya pengertian IB ini apa? Pengertian IB ini sebenarnya untuk memberitahu semasa kita berada dalam market, kita sedang melihat dalam keadaan tertentu buyer menguasai market, seller juga menguasai market. Okay, contohnya kalau keadaan begini kita melihat tiba-tiba ada seller yang kuat menguasai market. Di sini kalau kita base pada SND ataupun SNR, maka di sini kita mendapati bahawasanya sudah ada seller yang cuba untuk masuk market. Malangnya kemudian berlaku breakout ke atas kembali. Orang akan mengatakan bahawasanya market ini tipu. Sebenarnya tidak. Cuma seller di situ tidak cukup kuat untuk menukar pola market, tidak cukup kuat. Bahkan di situ memang ada seller, iaitu scalper dan sebagainya. Untuk itu separuh daripada confirmation market diberi oleh IB, separuh. Untuk solid signal, dia harus ada dua perkara, iaitu IB dan CB1.
Salah satu tak ada, dia akan jadi cacat. Macam inilah, sekiranya berlaku IB tetapi tiada CB1, maka penukaran trend masih belum mampu lagi untuk berlaku. Cuma at that moment kita melihat seller sedang menguasai market. Okey, tetapi tidak cukup kuat untuk menukar pola market daripada uptrend kepada downtrend. Kita juga melihat beberapa kali di mana dengan sekali IB dia sudah berjaya untuk menukar market. Okey, iaitu seperti ini. Sekali IB saja dia sudah mampu untuk menukar market. Okey, kenapa ini berlaku? Akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Okey, sekarang ini saya mengatakan itipati dalam FMCBR iaitu IB dan CB1. Kepentingan kedua-dua ini tidak kurang antara satu sama lain. Bila mana kita ingin masuk market, kedua-dua ini harus ada, iaitu IB dan CB1. Salah satu tidak ada, market solid, signal itu menjadi tidak begitu solid. Alright, namun bila saya mengatakan ada IB yang bernasib baik untuk menaikkan market ke sini, kita harus ingat kerana di dalam dominan ini, okey, saya namakan ini sebagai dominan ya. Dominan ini adalah banyak candle yang bersatu padu dan mematikan sebatang candle. Dan banyak ini haruslah lebih daripada 3 batang. 1, 2, 3. So yang 3 ini mampu memecah. Ini juga dominan. Tapi ini bukan dominan, because yang ini one by one. Ini juga bukan dominan sebab ada 1 dan 2 sahaja. Kita mengambil kira 3 candle. Kenapa 3? No. Sejarah 3 batang candle ini sebenarnya merujuk kepada stability of the market. Bila mana berlaku 3 batang candle, bermaksud market itu stable untuk bergerak lebih jauh ke depan. B. William menggunakan 3 batang histogram bar untuk AO bertukar daripada merah kepada hijau. Begitu juga CCI, iaitu Woody, menggunakan 3 batang candle untuk menunjukkan bahawasanya berlaku stability dalam market. Jadi sejarah menggunakan 3 batang candle ini sudah lama digunakan dulu. Cumanya bagaimana kita adaptasikan 3 batang candle ini sebagai syarat utama di dalam FMCBR, iaitu dominant candle. Okey, now faham apa itu dominant candle? Iaitu 3 batang candle yang berada di dalam badan sebatang candle. Alright, dia juga merupakan IB. Okey, now bila kita mengatakan bahawasanya IB ini penting, kita akan melihat bahawasanya ada sifat-sifat IB yang menyebabkan market trending, sifat-sifat IB yang menyebabkan market sideways, dan juga sifat-sifat IB yang menyebabkan market itu pullback. Now saya mengatakan bahawasanya CB1 dan IB ini sama penting. So sebelum kita pergi kepada bentuk market dan sebagainya, mari kita lihat bagaimana untuk kita melihat CB1. CB1 ini ditafsirkan sebagai resisten terdekat dalam kenaikan. Market sentiasa berusaha untuk buat new high. Okey, sentiasa berusaha untuk buat new high. Apabila dia gagal buat new high, bermaksud dia mempunyai kecenderungan untuk buat low. Bila dia buat low, di sini adalah CB1, iaitu antara 2 puncak high. Ini kita namakan sebagai CB1. Dan syarat utama CB1 adalah wajib ada new high. Okey, wajib ada new high. Sekiranya sebelum ini sudah ada high yang terdahulu, ini ya, lepas tu dia buat satu pullback, kemudian berlaku new high. So potensi di antara high dengan new high ini akan menjadi CB1.
Tunggulah apabila dia datang dan mampu untuk memecahkan ini, bermaksud market sudah mampu untuk menukar polanya daripada uptrend kepada downtrend. Alright, dan CB1 ini wajib ada di setiap pertukaran market, wajib ada di setiap pertukaran market. Cumanya kita kena pandai untuk melihat di mana berlakunya CB1 itu. Okey, jelas di situ bahawasanya di sini akan berlaku IB. Okey, dan di sini ada CB1. Di sini wajib berlaku IB. Okey, so kedua-dua ini akan menjadi satu signal yang amat kuat. Sebagai contoh, kalau kita melihat di sini, di mana-mana lah, okey, di sinilah, okey, di sini adalah di mana keadaan kita ambil body, body yang terendah. Body yang terendah ini tidak menjadikan kita sebagai satu signal yang kuat. Tetapi apabila dia break CB1, CB1 berada di sini. Di sini adalah situasi di mana tiada CB1. Akhirnya di sini break di antara low, ini low terdahulu. Ini adalah low terdahulu. Okey, dan ini adalah new low. Di antara low terdahulu ini dengan low yang baru ini, di puncak ini adalah CB1. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana di antara high terdahulu dengan new high. Okey, ini berpotensi untuk menjadi CB1 dan menukar pola market. Sama ada dia ingin buat pullback kah, ataupun dia nak buat trend kah, harus akan berlaku, wajib akan berlaku IB. Dan CB1. Okey, now situasi dalam pergerakan yang tidak ada langsung CB1 break, itu kita namakan sebagai situasi trending. Cuba kita melihat ada dua contoh terbaik di sini. Cuba kita spot di manakah CB1-nya. Semasa berlaku kenaikan di sini, usahakan CB1, IB pun tidak berlaku di sini. Bermaksud seller tidak mampu untuk memecahkan penguasaan buyer. Kemudian berlaku IB, seller berjaya memecahkan penguasaan buyer. Tetapi disebabkan separuh daripada signal itu telah diberi oleh IB, maka kita harus mencari separuh lagi signal untuk komplitkan menjadi solid signal. Yang separuh lagi harus diberi oleh CB1. CB1 adalah resistance terdekat dengan price. Kalau price berada di sini, ini tidak boleh menjadi CB1 sebab dia sama candle dengan candle yang dimatikan. Oleh itu, CB1 harus berada di bawah di sini. Jika dia tidak mampu untuk memecahkan CB1, market tidak akan bertukar sama sekali. Market tidak akan bertukar sama sekali. Dan market meneruskan momentum up dan buat support di sini. Kalau ini mau bertukar, bermaksudnya yang ini iaitu CB1 ini harus dipecahkan. Bagaimana saya mengetahui bahawasanya ini adalah CB1? Kerana yang pertamanya syaratnya telah terpenuhi. Wajib ada new high, high terdahulu dan ada new high. Di antara dua high ini lembahnya adalah CB1 dan ia adalah paling dekat dengan current price. Yang ini akan menjadi CB2. Okey, so dia tidak pecah, meneruskan momentum. Saya mengatakan hampir tiada langsung CB1 untuk trending. Di sini akhirnya dia dipecahkan, bermaksud berlaku pertukaran. Kalau kita melihat di sini pula, market ini mau turun, berlaku IB. Separuh daripada confirmation turun itu telah diberitahu oleh IB. Siapa control market? Seller. Tetapi wait,
kita menunggu separuh lagi confirmation, iaitu CB1. So CB1 nya berada di mana? CB1 nya berada di sekitar sini. Ini adalah resistance terdekat dalam usaha untuk membuat penurunan. Tetapi kita melihat ianya agak jauh. Bila dia agak jauh, maka kita akan mengatakan satu kalimah yang amat istimewa, iaitu penurunan yang tidak bersama dengan IB adalah bersifat sementara. Okey, dia adalah bersifat sementara. Bila mana kita faham bahawasanya setiap penurunan yang tanpa ada CB1 adalah bersifat sementara, makanya kita akan mengatakan yang itu adalah pullback. Yang itu adalah pullback. So, boleh dikatakan tiada langsung CB1 break di sini. Maka kita tahu market sedang buat trending up. Okey. Baik. Dengan dua perkara ini, iaitu IB dan CB1, kita mampu untuk menganalisa. Di sini satu penurunan berlaku. Okey, satu penurunan berlaku. Kita harus melihat di mana ada CB1 untuk memvalidkan bahawasanya market akan bertukar. Kalau kita melihat di sini, okey, kemungkinan market untuk bertukar adalah di sini. Okey, di sini. Tetapi setup ini batal disebabkan oleh ada yang break low. Bermaksud seller tidak mampu, buyer tidak mampu untuk sustain, walaupun dia telah pun berjaya untuk membuka pintu market, tapi dia tak boleh sustain. Dia tidak boleh mengekalkan kemampuan dia, di mana tadi dia telah berjaya buka pintu market, iaitu CB1. CB1 nya berada di sini dan akhirnya break low. Namun ciri ini dapat dilihat dengan menggunakan Fibonacci. Kenapa dia boleh jadi begitu? Okey. Now, secara ringkasnya di sini, market harus ada dua perkara utama, iaitu IB dan CB1. Alright. So kita sudah pun fahami begitu. Now, bila kita sudah faham di mana IB dan sebagainya, maka kita harus berusaha untuk memahaminya dengan cara lebih detail. Baik, kenapa saya mengatakan lebih detail adalah kerana kita sedang membuat satu perkara atau langkah supaya kita berada satu step di depan market. Bunyinya agak impossible, mustahil, tetapi sebenarnya dengan analisa dan ilmu yang kita ada, kita mampu untuk mengatakan bahawasanya dia tidak mampu turun selagi tiada CB1. Lihat di sini, berlaku satu momentum penurunan yang mendadak, 3 batang candle yang besar-besar. Mungkin orang akan mengatakan, nah, ini adalah perkara di mana akan berlaku pertukaran pola daripada uptrend di sini dan kepada downtrend. Tetapi kita harus ingat di mana CB1. CB1 adalah pintu market, resistance terdekat semasa dia mau turun, iaitu berada di sini, which is adalah mustahil untuk dia datang sejauh ini untuk menukar pola market. Jadi situasi begini kita mengatakan adalah pullback secara sementara. Berlaku kenaikan dan terus menerus berlaku kenaikan tanpa ada CB1 break. Maka kita dapati bahawasanya market sedang membuat trending. Okey, so ingat bahawasanya market memerlukan CB1, market memerlukan IB dan CB1. Lekatkan di kepala bahawasanya kedua-dua ini adalah harus bersama untuk satu signal yang solid. Okey, satu signal yang solid. Baik, kita sudah melihat bagaimana IB dan CB1, maka kita harus melihat bagaimana untuk mengukur. Kita harus melihat bagaimana untuk mengukur Fibonacci. Gunanya mengukur itu adalah kita sedang sedaya upaya untuk mencari di mana ending market.
Bila ada starting maka harus ada ending, wajib ada ending. Itu telah diberitahu oleh kebanyakan orang. Yang naik pasti turun. Cuma kita tidak dapat untuk melihat di manakah ending sesuatu trend itu. Menggunakan Fibonacci, maka kita boleh menggunakan 70% atau 80% dia punya ketepatan untuk melihat ending dia. Contohnya begini, ya. Contohnya begini. Dengan menggunakan Fibonacci, saya dapat menjangkakan di manakah endingnya, iaitu di sekitar endingnya di sekitar sini, dan di sini telah berlaku satu yang kita namakan sebagai CB1 break. CB1 adalah candle terdekat. Ini tidak boleh dijadikan sebagai CB1, resistance terdekat, support terdekat, sebab dia sama dengan level dengan candle mati. So CB1 nya berada di sini. Apabila ini sudah pecah, maka dia akan membawa kepada satu level yang lain, satu Fibonacci yang lain. Fibonacci yang kita katakan itu adalah pullback, dan pullback ini biasanya adalah 161. Okay, 161. Normal pullback adalah 161, maximal pullback adalah 261. So di kawasan 161 kita akan ready dengan konsep-konsep musang untuk mengambil sebagai suatu ending pullback. Okay. Now, untuk konsep musang ada dua. Pertama dominant break, yang kedua CB1 break. Kalau kita mengatakan ini adalah dominant break, maka kita akan mengatakan juga bahawasanya yang ini adalah CB1 break. Di sini bukan dominan, sebab sebatang candle, dua batang candle. Dia tidak cukup syarat, dia mesti 3 batang candle. Dalam situasi tak ada dominant break, maka kita harus mencari CB1 break. Okey. Dan cara untuk menarik Fibonacci adalah begini. Untuk dominant break, maka kita perlu menarik Fibonacci daripada close body sampai ke low. Whatever low yang ada, tarik saja. Okey. Now, bagaimana kita dapat melihat dan juga spot kawasan-kawasan yang besar untuk menjadi ending? 161 ini akan selalu menjadi tempat di mana untuk orang scalping dan juga intraday. 261 adalah untuk orang separa swing, dan 423 complete cycle adalah di mana tempat ending satu-satu perjalanan. Bagaimana kita dapat melihat bahawasanya dari satu fiber dia akan pergi kepada satu fiber yang lain? Apabila market sudah hit 261, maka kita harus bersedia jika berlaku IB, iaitu candle bull ini dimatikan. Kita harus bersedia kepada satu perkara, iaitu pullback. Namun kita juga melihat di sini tiada CB1, bermaksud kita mengetahui bahawasanya pergerakan ini adalah secara sementara. Okey. Now, bagaimana untuk mengukur pergerakan sementara? Musa mengatakan hanya dua kaedah, iaitu dominan. Ini bukan dominan, sebab sebatang candle dimatikan oleh sebatang candle yang lain, bukan dominan. Maka kita akan beralih kepada CB1 break. Malangnya di kawasan ini tiada CB1, iaitu CB1 berada di sini jauh. Jadi bagaimana untuk kita melihat dan mengukur sekiranya tidak ada dominant break dan juga tiada CB1 break? Maka kita akan pergi kepada time frame yang lebih rendah, iaitu di sini.
Berada di sini, rupa-rupanya kita mendapati bahawasanya ini adalah dominan, salah satu daripada syarat musang, iaitu dominan. Sudah diberitahu tadi, cara menariknya adalah daripada close body sampai ke height, Maksima pullback adalah di sekitar TP2. Maka kita harus bersedia untuk mengambil pendekatan buy di sekitar pullback level, iaitu 261. Okey. Now, untuk buy harus ada salah satu daripada konsep musang, iaitu dominan ataupun CB1. Dalam situasi ini, ia adalah dominan. Okey. Untuk H1 sebenarnya tidak ada apa-apa. Alright, yang ada hanya di 15 minit. 15 minit support H1 untuk naik base pada dominant break. Baik. Cara untuk menarik Fibonacci daripada CB1 break adalah berlaku saja CB1 break, maka valid lah untuk kita tarik daripada close body sampai ke top. So daripada sini kita mendapati iaitu TP1, iaitu 161. 161 adalah tempat untuk menjadi pullback level. Maksima pullback level akan berada di 261. Okey. Now, secara jelasnya di sini dua cara untuk menarik Fibonacci, iaitu dominant break dengan CB1 break. Okey. Now, jika kita menggunakan H4 sebagai panduan kita, dia akan jadi lebih santai. Okey, daripada sini kita boleh mengatakan ini adalah swing low ataupun nilai terendah. Ini adalah punca market turun. Daripada sini dia start turun. So di sini kita dapati bahawasanya ada initial break dan juga CB1 break. Ada high, ada new high. Di antara dua lembah ini adalah CB1 break. So daripada sini CB1 break ini ambil di close body sampai ke atas. Alright. Saya mengatakan maksima pullback adalah di sekitar 261. Di sini kelihatannya market ini berada di antara 261 dan dengan 423. Maka dengan menggunakan shadow, kalau you nak TP aman, maka you akan ditarik di body. Tapi untuk melihat movement terakhir, maka dia akan ditarik di shadow. Maka di shadow didapati tersangkut di 261 sebagai maxima pullback. Okey, maxima pullback. Baik. Pullback ini boleh dikategorikan kepada dua perkara. Yang pertama adalah pullback tanpa ada CB1 break. Kita sudah lihat tadi pergerakan yang bergerak tanpa CB1 break, ia bergerak dalam bentuk sementara. Okey, secara sementara. itu adalah konsep pertama dalam FNCBR pullback. Okey, pullback without CB1. Untuk konsep kedua, kita menggunakan kaedah di mana pullback with dengan CB1. Untuk kita recall balik, untuk pullback tanpa ada CB1 break, maka kita boleh refer kepada smaller time frame. Okey, kita boleh refer kepada smaller time frame. Tetapi sekiranya ada pullback itu berdasarkan kepada CB1 break, maka kita akan mendapati pergerakannya berkala dengan fiber, iaitu di sekitar TP2. Di sekitar TP2. Baik. Daripada sini maksimal sekitar TP2 betul. So daripada sini
Kalau kita ingin melihat pergerakan UCHF, di sini ada CB1 break, maka kita akan tarik daripada sini dan kita akan melihat di mana ending dia. Now, berada di ending di sini tidak memungkinkan kita untuk share. Okey, di sini market sudah berada atas pada TP1, maka janjinya akan pergi ke TP2. Whatever yang turun adalah untuk naik lebih tinggi lagi, sebab ini adalah pullback. Kadang-kadang kita akan melihat pullback ini di mana ending dia. Di sini sudah ada IB, tetapi tiada CB1. So, dalam kepala kita mengatakan pergerakan ini adalah bersifat sementara. Dan sementara itu, maka kita harus pergi kepada H1. Bila kita berada di H1, maka kita dapati ada candle dimatikan dan ada CB1 break. So, di sini kita akan tarik dan kita akan dapati dia berada di sekitar 161. Pergi balik ke H4. Nah, ini adalah kawasan di mana akan berlaku rejection naik atas. Okey. Pullback telah pun diberitahu ada dua, iaitu pullback dengan CB1, pullback tanpa ada CB1. Yang ini adalah pullback tanpa ada CB1. So, CB1 tidak ada, maka kita harus pergi kepada smaller time frame H1. Kalau H4 tadi, maka kita akan cari di mana berlaku setup dua daripada pemusang, iaitu dominan ataupun CB1 break. Maka lihatlah di mana ending pullback dia. Okey, lihatlah di mana. Sometimes ada juga yang pullbacknya berkeadaan dengan break CB1. Untuk pullback yang break CB1, maka harus tarik daripada di mana CB1 break. So, CB1 break ni berada di sini. Kita akan melihat kepada TP1, iaitu 161. Okey, sekejap ya. Kita akan melihat kepada 161. Di kawasan sini telah melengkapkan bahawasanya ini adalah ending kepada pullback. So, kita recap balik. Dua perkara yang menjadi intipati FNCBR, iaitu IB dengan CB1. Dua perkara yang menjadi pullback, iaitu pullback with IB, pullback with CB1, pullback without CB1. Pullback without CB1, maka kita tahu dia bersifat sementara. Pullback with CB1, pergerakannya berkala fiber. Tariklah di mana CB1 break untuk mendapatkan di mana ending dia. Okey. Baik. Kalau kita melihat kepada UCHF ini, maka kita dapati bahawasanya pergerakannya sudah pun selesai. Okey, pergerakan kita pergi kepada H4. Sebab saya tidak mahu tarik 2-3 kali. So, pergi kepada H4, kita mendapati dia berada di sekitar TP2. Andai di sini tidak memberikan kita peluang sell, tak ada langsung peluang untuk sell. Okey. Untuk itu kita harus tunggu setup di mana terbentuknya CB1 dan juga IB. Apabila kedua-dua ini terbentuk, maka dia akan menyebabkan solid signal sell. Okey. Now, untuk UCHF saya sedang menunggu paling kurang akan berlaku IB dan CB1 break. Dan jikalau H1 mampu untuk merealisasikan apa yang saya nak, maka H1 ini sedang membantu H4 untuk turun. So, CB1 yang saya sedang tunggu adalah di sekitar sini. Okey, CB1 di sekitar sini. Alright, itu satu. Kalau kita pergi lagi kepada AU ke, no, ramai yang mengatakan AU ini agak sukar untuk dijinak. Saya tidak merasakan begitu kalau kita faham bagaimana perlakuan Fibonacci. Di sini ada IB, wajib ada IB. Okey. Di sini wajib ada IB. Dan IB ini adalah dalam bentuk dominan. Okey, salah satu daripada konsep musang iaitu dominan.
So di sini adalah candle yang break daripada keluar daripada dominan, maka kita harus tarik dan pergi ke bawah. So baik, bagaimana kita ingin melihat daripada satu TP pergi kepada satu TP yang lain? Okey, saya padam dulu, saya tarik. So kita ada beberapa TP yang menjadi tempat untuk kita melihat di mana dia punya ending. Pertama sekali, semasa berada atas pada TP1 ataupun pullback ini, maka dia akan berada di TP1. Untuk turun tiada CB1. CB1 ni berada di sekitar sini. Naik, tiada CB1. Naik. Akhirnya berlaku penurunan. Nah, penurunan ini disebabkan oleh CB1 break di sini. Dan saya mengatakan jika berlaku pullback, maka dia harus berada di sekitar 161. Dan berlaku lagi sekali apa yang kita katakan sebagai IB dan CB1 break. Dan bila berlaku CB1 break saja, itu adalah ending kepada pullback level. Nampak? Ini adalah momentum up dengan memecahkan IB dan juga CB1. Maka di sini kita akan start tarik dan mencari TP kita paling kurang di level 261 untuk ending. Level 261 sebagai ending of the trend. Now, di kawasan Fibonacci harus ada action dengan reaction. Carilah IB dan CB1 untuk melengkapkan signal yang solid. Di sini sudah ada IB, sudah ada CB1. CB1 ini adalah resistance terdekat dengan current price. So kita akan tarik di sekitar sini untuk mencari di mana ending dia. Nah, kenapa di sini? Sebab di sini CP1 candle ini sudah pecah, tarik daripada body sampai ke ekor. Nah, di sini akan menjadi tempat untuk kita melihat ending dia ataupun pullback dia. Nah, di sini adalah tempat-tempat yang akan rebound. Di sini sudah berlaku apa yang kita katakan sebagai dominant break. Di sini adalah dominant break. Kemudian kita boleh aja untuk menariknya daripada sini sampai ke sini. Nah, market ini tidak mencapai 161. Market ini tidak mencapai level 161. Why? Sebab di sini tiada CB1 break. Tiada CB1 break. Okey. Situasi ini salah untuk kita menggunakan, di mana kita menggunakan pullback with IB dan kita menarik di H4. Ini adalah kaedah di mana pullback without IB. Pullback without IB, maka kita menggunakan time frame kecil. Pullback with IB, maka kita boleh menggunakan time frame itu sendiri untuk mengukur pullback. Pullback without, tanpa ada IB, maka kita harus pergi ke H1. Bila kita berada di H1 di kawasan sini, alright, maka kita dapati di manakah low-nya di sekitar, okey, kita pergi ke 15 minit. Senang untuk kita tengok perbanding H1 yang agak memeningkan. Kita cari di mana sekejap ya, kita kena cari, di mana tempatnya. Di sini ya, di sekitar sini, iaitu pada 7/10. Pergi kepada 15 minit. 7/10 berada di sebelah kanan. Okey. Di 15 minit kita dapati berlaku apa yang kita namakan sebagai IB dan CB1 break. Ini adalah IB sebelum berlaku kejatuhan. Okey. Dan ini adalah CB1 nya.
So daripada sini ambil close body dan terus ke shadow. Alright, bila kita melihat terus ke shadow, maka dia berada di zone 261. Pullback dikategorikan sebagai maxima 261. ok, so jika kita melihat H4, contohnya seperti ini ya. Jika kita melihat H4 tak ada CB1, bermaksudnya di H1 ini pun tiada CB1. ok, jadi untuk naik AU ini agak mustahil sebab pintu market masih lagi belum buka, iaitu CB1 belum lagi break. Maka kita biarkan dia mencapai atau completekan level dia di H4. Levelnya di H4 adalah berada di sekitar sini. Kenapa saya tarik di situ adalah kerana di sini adalah CB1 break. ok, CB1 break ke bawah, dan target kita adalah di sekitar sini. Masih ada sisa-sisa pergerakan turun ke bawah. Alright, so kita ada target untuk kita katakan bahawasanya market masih lagi ingin berjalan. ok, now daripada video ini kita sudah simpulkan ada 4-6 perkara. Yang pertama, wajib ada IB. Yang kedua, wajib ada CB1. Yang ketiga adalah dominant break, iaitu konsep fiber musang. Yang keempat adalah CB1, iaitu juga salah satu daripada konsep fiber musang. Selepas keempat kita sudah recover, iaitu dua jenis pullback. Yang pertama adalah pullback dengan IB CB1, dan yang kedua adalah pullback tanpa ada IB atau CB1. Pullback tanpa ada IB ataupun CB1 ini dia akan bersifat sementara. Pullback dengan IB dan CB1 dia adalah berkala dengan fiber, maka tarik dan carilah 161 dan juga 261 sebagai maksimum. ok, itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh share ataupun bagi pengingatan kepada kamu bagaimanakah cara untuk melihat market. Tipsnya adalah IB dan CB1, salah satu tidak ada, dia akan bersifat abnormal ataupun cacat. ok, sambung lagi di masa yang lain untuk mengingati bagaimana untuk melihat benda-benda yang lain jugalah. So sampai di situ saja untuk malam ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama tak buat video. Hari ini saya nak buat refresh sikit lah, tapi sebenarnya lebih kepada entry level 11. ok, entry level. Saya tak pernah lagi expose entry ni pada mana-mana kelas. Tadi ada sikit di 8 bulan tu hari di PJ, tapi sikit saja. ok, untuk entry level ini saya nak mengkhususkan kepada lebih kepada intraday punya setup lah. Saya tidak perlukan Fibonacci, saya tidak perlukan AO dan sebagainya. Saya hanya fokus kepada support dan resistance. Dan yang paling utama sekali adalah kita hendak detect apa yang dikatakan sebagai fake out. Maknanya breakout yang tidak valid, dan bagaimana kita nak counter lah. Alright. Normally kalau kita melihat kepada EJ ni, mana-mana pair pun sama lah. Nah, kalau kita melihat kepada EJ ni, konsep dia adalah kita perlu ada dua resistance. ok, katakan di sini satu, bukan nak tengok kat sini ya. Katakan ok lah. Now let's say kita jumpa satu resistance ya. Now resistance ini harus bertindak sebagai stopper. Stopper ni bermaksudnya dalam keadaan mana sekalipun harus ada support resistance yang bertindak sebagai yang aktif sebagai support resistance. Kadang-kadang ada yang ada sebagainya, itu tiada masalah ya. Tapi kadang
ada yang valid lah, ada yang valid dan ada yang valid juga. Now bila market datang, okey, dan dia hit kita punya SNR itu, okey, dia hit kita punya SNR itu, banyak orang akan cuba masuk di sini. So ini ada dua keadaan. Yang pertama sekali, kita akan dapat profit yang banyak sebab dia rebound di situ. Yang kedua, dia akan bocor naik ke atas lah. So untuk itu apa yang saya buat adalah, saya akan menunggu untuk setup kedua, SNR yang kedua itu di sini. So posisi saya akan masuk bila dia duduk di sini. So maksudnya, kalau pun market ini nak naik, dia ada dua keadaan. Yang pertama sekali, dia kena langgar yang ini, yang merah ini. Okey. Kejap, dia ada sama color. Let's say ini sebut ni. Okey, nah, dia kena langgar yang ini. So yang keduanya, dia kena langgar yang ini. So dua benda yang terpaksa, dua kerja yang terpaksa dibuat. Biasanya dia tidak akan berlaku dalam keadaan drastik untuk terus naik ke atas. Dia mesti turun dulu. Okey. So seperti mana saya cakap, sebagai intraday, bermaksud anda boleh collect pips dalam 10 ke 20 pip. Okey, kalau rezeki bagus, dia akan pergi lebih lah. Sebagai contohnya macam ni. Katakan anda boleh guna apa-apa time frame. Let's say kata kita berada dekat H1 ya. Now berada di H1, kita melihat di sini market sudah pun tertahan. Okey. Now, tertahan di sini disebabkan oleh somewhere di sinilah. Okey. Now, di sini ada satu support resistance, okey, di sini. So, di sini market sudah tertahan. Okey, nampak? Market sudah tertahan di sini. Cuma confirmation untuk dia naik ataupun tidak bergantung kepada rejection. But somehow kadang-kadang dia buat false signal dengan turun dan terus naik. Okay. Now untuk itu kita perlukan second support resistance, iaitu di sini. So bila dia sudah duduk di sini, untuk naik dua kali untuk membreak yang ini, bagi saya amat sukar. So entry level kita akan berada di sini, di zone sini. Okay, di zone situ. Okey. So nampak berapa banyak? Okey, now market ini turun. Kita nampak ada banyak asas, tetapi dia tidak boleh jadi stopper. Maksudnya dia breakout dan terus breakout. Now di sini tertahan. Okey. Tetapi untuk naik, kita perlukan second support resistance. Support resistance yang second adalah di sini. Okey. Okey, support bila dia naik, dia datang balik. So now you punya entry akan berada di sini. Oh, sorry. Dalam apa keadaan sekalipun, kita perlukan dua line, dua SNR akan berada di sini. Okey, yang ini masa datang ni. So you boleh collect pips 20 pip lebih. Okey. Nah, kenapa yang ni tak turun, dan kenapa ini tertahan? Okey. Kadang-kadang kita tahu di sini kosong, tapi market tak boleh naik. Okey, tak apa. Sebab kita kata ini adalah intraday. So kita melihat kemungkinan dia berada di sini. Okey. Dia naik, dia masuk balik. Dia masuk balik ke dalam zone. Apakah kita entry ke sini? No. Kita mengatakan di sini ada stopper di sini, iaitu zone sini. Kita mengatakan ada stopper. Tak kisahlah SNR macam mana sekalipun, sebab kita tidak akan ambil untuk the first time dia stop. No. Yang kita akan ambil adalah di sini. Okey. Ini adalah bahu kiri. Ingat, second support register. Okey, second support. Dia masuk, retest, go. Okey, retest, go. Now you kalau ambil entry sell di sini, you akan dapat lebih kurang dalam 30 pip. Now lihat lagi ya.
Di sini ada satu lagi SNR. Tertahan bukan? Tertahan bukan? Bermaksudnya kita tidak ambil di sini. Kita tidak mau buy di sini. Walau apa sekalipun kita tidak akan buy di sini. Tetapi kita hanya akan buy apabila second SNR. Second SNR berada di mana? Berada di sini. Okey, ni. Ni. Dia faham kan? Dia masuk dia naik, dia duduk atas ni. Now you punya buy akan berada di sini. So untuk collect lebih kurang 40 pips. Dia datang lagi. Okey, dia datang lagi. So now dia datang lagi. Dan di sini akan tertahan. Tertahan. Kita tidak akan buy di sini, bang. Sekali-kali kita first touch saja SNR itu adalah dia stopkan dulu price. Bila dia stopkan price, kita akan cari second SNR. Second SNR berada di atas sini. Okey, baik. Kita akan buy di sini. Okey, kita akan buy di sini. Sehinggalah dia stop. Okey, dia stop. Okey. Now, kelihatannya di sini market tertahan seketika. Okey. Di kawasan sini. Alright. Now, lihat market tertahan seketika di kawasan ini. Okey, nampak jelas di sini test, di sini retest. Tapi maaf saya. Tapi untuk kita sell di sini, kita tidak pasti sama ada dia ni betul-betul akan turun ataupun sekadar retest dan untuk naik. So kita perlukan second SNR. Second SNR berada di sekitar sini sahaja. Nampak? Dia berada di bawah retest. So zone you kalau duduk atas ni tak kerat. Pasal ini adalah intraday, kerat. So sekarang dia berada di bawah retest tu. Now sekarang market ni sudah tenang. Stopper kita kemungkinan berada di sekitar sini. Tapi market sudah break. Okey, market sudah pecah. Okey. Now di sini market juga sudah pecah. So stopper kita, next stopper kita berada di sekitar situ. Okey. Alright, now contoh yang lain. Alright, contoh yang lain. Now, dalam keadaan begini amat sukar sekali untuk trade. Tapi saya beritahu why. Now, lihat di sini. Masa market naik di sini, no, dia bergerak. No, di sini ada stopper. Okey, kita katakan sebagai stopper. Di sini tidak boleh jadi stopper pasal dia breakout. Di sini juga tidak boleh jadi stopper pasal dia breakout. Di sini tidak boleh jadi stopper. Boleh. Dia jadi stopper sebab dia touch. Atas ini tak touch. No, the second SNR berada di mana? Second SNR berada di sini. Okey. Close di bawah. Now, kalau kata ini kita takut, apa jadi dengan third? No. Bila sudah third SNR ni sudah pecah, turun lagi, fourth SNR juga sudah pecah. No. Sell anda akan berada di sekitar sini. Lebih banyak SNR itu tidak berjaya dipecahkan, lebih kuat dia punya resistance untuk turun. Tapi normally kita perlukan dua SNR. Contohnya lagi begini turun, buat satu kenaikan, satu penurunan. Ini adalah stopper. Market tidak mampu untuk memecahkan, betul? Tak mampu turun. Tapi kita tak boleh buy di sini. Tidak sekali-kali. Kita melihat second SNR. Second SNR berada di sini. Okey. Naik, retest. No. Here you go. Risiko you terlalu rendah. Kalau dia buka ni, bawah ni, okey, close, no problem. Tutup saja. Okey, tutup saja. Alright. No. Di sini tiada SNR. Market naik. Naik. Namun dia berhenti seketika. Now, let's check kenapa dia berhenti. Rupanya dia tertahan di sini. Okey, dia tertahan di sini seketika. Dia mau turun.
dia turun second SNR berada di sini. So untuk you sell boleh, tak ada masalah, tetap bagi you peak, iaitu lebih kurang 20 peak. Okay, 20 peak. Okay, kemudian market tertahan lagi di sekitar sini. Okay, dia zone IB ni. Okay, di zone IB ni market tertahan. Kita masuk? No, kita tak masuk. Ini untuk entry level 11 saja ya. Kita masuk? Kita tak masuk. We don't care about CB1 about. Kita tak masuk. Kita perlukan second SNR. Second SNR berada di sini. Okay, berada di sini. Atas, retest, go. Okay, now you dapat lebih kurang 53 pip. Kemudian sebab ini intraday, kita tak memerlukan fiber, so kita ambil tu dengan kadar yang cepat, dan juga kita rasa macam market dah tak boleh pergi. Okay, kalau kadar bobo ni bila ada bear, yes, relax, so boleh ambil position. Sekali lagi dia tertahan di sini. Tadi dia tertahan di sini, now dia tertahan di atas sini pula. Kita masuk? No, kita tak akan masuk. Untuk the first time dia touch any SNR, kita tak akan masuk. Bagaimana kita nak masuk? Second SNR. Second SNR, jika dia mampu break, maka di situ kita akan masuk di sekitar sini. Okey, nampak? Di sini. Ini second, ini first tertahan, ini second. So berada di bawah, retest, go. Zone untuk kita tahan market adalah di sekitar sini, right, di sekitar situ. Kita akan gain pip walau macam mana sekalipun, kita akan dapat lebih kurang dalam 20 pip, 30 pip juga, 20 pip ke 30 pip. Alright, now turun, di mana market tertahan? Market tertahan di sekitar sini. Okay, second SNR di mana? Second SNR dia berada di sekitar sini, ni atas. So you akan dapat pip lebih kurang dalam 15 pip. Akan dapat pip lebih kurang 15 pip. Tetapi market tertahan lagi sekali di kawasan sini. Okey, turun, pam, panjang, nampak ada seller. Di mana SNR yang dia pecah? Di kawasan sini. Nampak? Tertahan, turun. So di zone sini sell mode. Sell mode untuk collect ini. Untuk collect ini. Okey. Now, menggunakan kaedah ini, kita akan ambil profit dengan cepat. Dengan cepat, dan juga tiada batasan dalam Fibonacci. Sebagai contoh lagi, kadang-kadang kita akan lucky kerana apa? Kerana kita dapat di lower, dan saat itu dia pecah break CB1 dan sebagainya. So, very lucky. Contohnya macam ni, semasa dia turun, ini okey, ini satu contoh yang baik. Ini adalah dia tertahan, stopper. Kita masuk? No, kita tak akan masuk. Second SNR sini, kita masuk? Yes. Okey, kita akan masuk bila dia sudah close di sini. Okey, now katakan takut ni, biasanya the more SNR and dia break, the more dia tak mampu untuk naik. Okey, ni lagi satu dia break. Okey, dia break, dan juga di sini juga dia sudah break. Okey, lagi banyak SNR dia break, lagi banyak dia tak boleh naik. Okey, so peluang untuk sell hadir di sekitar sini, sini. Okey, untuk sell masa dah naik retest ni, masuklah. Okey, now lihat di sini juga. Ini adalah zone stopper. Okey, now di sini kita tidak nampak ada SNR. Sebenarnya ada kalau kita berada di time frame yang lebih kecil lah. Okey, now nampak di sini, tapi tak apa. Let's say kita guna H1. Let's say kita menggunakan H1. Now the only SNR yang ada adalah di mana? Di sini. Yang hanya ada adalah di sini. Tapi zone dia menjadi besar lah.
Okey, zon dia menjadi besar lah. Okey, tapi kita nampak di sini ada satu kenaikan yang mampu untuk memecahkan SNR di sini. Okey, dan dia bermain-main di dalam zon di sini. Okey, bermain dalam zon di sini. Okey, katakan tak nak masuk sebab range dia besar ya. Tapi kita dah tahu dia dah tertahan di sini ya. Kita tahu dia tertahan di sini. Alright. Semasa dia naik ni, dia naik, dia pecah. Kita perlukan yang kedua. Kita tak ambil kira di tengah ni. Kita perlukan yang kedua. Yang mana yang pecah? Yang ni pecah. Yang kedua. Okey, now. Kemudian dia turun. Dia turun. Dia buat satu support di sini. Support di sini dan dia tertahan. Alright. Untuk naik mesti break ni. Nah, kita ada dua confirmation. Satunya ni sudah break di sini, di zone sini, iaitu di sini. Okey, di sini. Dan yang ini juga dia sudah pecah di atas sini. So entry zone berada di sini. So mahirkan dengan SNR, tidak perlu dengan Fibonacci, tetapi kita dapat collect pips dengan segera, okey, dengan segera. Sebagai contoh lagi, alright, sebagai contoh lagi, internet tak berapa bagus lah hari ni. Now, sebagai contoh, now, semasa yang ini turun, yang ini naik dan yang ini turun. Alright, SNR yang ada, the only SNR yang ada adalah di situ. Okey, kita nampak jelas. Dan dia telah pun tertahan. Masalahnya nak buy, takut dia bolos. Now, apa yang kita buat adalah the second SNR yang harus dipecahkan. Kalau tengah naik, dia harus pecahkan yang ini. Bila yang ini dipecahkan, dah tentu ini adalah move buy. Ini adalah move buy. Okey, ini adalah move buy. Sehinggalah dia naik dan terus ke atas. Alright. Kalau kita tengok di EU lah, di H4 lah, ataupun di H1, H4 lah, H4. Nah, di sini amat cantik sekali. Kenapa saya kata cantik? Pertama sekali, semasa market ini naik, market ini tertahan di sini. Market tertahan di sini. Alright. The next SNR dia yang mana? Yang di sini. Okey. Bila dia naik dan dia turun, di sini you boleh masuk counter sell. Why? Sebab dia sudah berada di bawah 2 SNR. Okey. Kemudian market up ke atas. Market up ke atas. Now, untuk itu yang ini kalau kita lihat dia tertahan di sini. Second SNR dia adalah di sekitar sini. Okey. Nampak? Ini adalah zone untuk sell. Okey, itu adalah zone untuk sell. Now, keadaan sekarang, di mana market ini akan tertahan? Market ini akan tertahan di sekitar sini terlebih dahulu. Kita akan melihat, kalau kita tengok, sorry ya, anak-anak biasalah, dia bermain dalam bilik saya. Okey, sudah habis di situ ya. So, kejap. Dia tu bagus sangat. Oh, terlalu jauh market ini nak pergi. Tetapi dalam perjalanan turun nanti akan ada yang naik lah. So kita boleh ambil sekitar sini, turun naik. Okey, itu saja. Terima kasih.